Noa Kemuyu, saya Nusarahana Zaki. Pemimpin dan Wakil Rakyat Sabah menyokong penuh kepimpinan Ketua Menteri. Barisan Pemimpin dan Wakil Rakyat Kerajaan di Sabah sentiasa berdiri teguh menyokong kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal. Pengerusi Majlis Pimpinan Parti Keadilan Rakyat PKOR Sabah, Datuk Christina Liu berkata, tawaran diterima hampir semua wakil rakyat PKR Sabah termasuk dirinya untuk menyokong Perikatan Nasional tidak akan diterima. Christina yang juga timbalan Ketua Menteri berkata peringatan telah diberikan kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN PKR untuk mengabaikan tawaran sedemikian. Sabah, especially Sabah, government is very stable. We have more than 40 over yang berhormat from the State Assembly, and we are all solidly behind the Chief Minister, including myself, including the DAP, including APCO. So there's no question about it because Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri perjumpaan Ketua Menteri bersama Wakil Rakyat Sabah di Kota Kinabalu semalam. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, APCO, Datuk Seri Panglima Wilfred Madias Tangau turut menafikan kabar angin Wakil Rakyat APCO akan melompat. Katanya dua ADUN APCO tidak hadir dalam perjumpaan itu atas sebab pribadi dan urusan kerja. Sementara itu, pengerusi backbencher DUN Sabah, Jamawi Jaafar, menyifatkan taktik pihak lawan memancing sokongan ADUN tidak akan menggugat kesetiaan wakil rakyat di negeri ini. Kerajaan tidak ada masalah. Kita bersama-sama dengan Yang Amat Datuk Seri Ketua Menteri dan kita pun tidak pernah membincangkan berkenaan dengan kononnya ada tawaran dan sebagainya, tidak ada. Jadi kita bekerja untuk membantu rakyat di bawah dan berjalan secara biasa. Hanya kedai kopi ya. Cita-cita kedai kopi konon itulah inilah dan sebagainya, konon ada 18 orang lah. Tapi kalau kita tengok di sini full hari ni. Cuma ada 3 backbencher dia dapat bersama. YB Limus dia tidak sihat, YB James Natip berada di kawasan tak sempat datang, dan juga YB Kelvin berada di Senakan. Hanya 3 orang yang tidak dapat hadir. Daripada 43 hanya 3 orang, 40 ada di sini. Perjumpaan itu dihadiri 44 ADUN dan 12 ahli Parlimen Warisan APCO, PKR dan DAP. 5 wakil rakyat yang tidak hadir adalah ahli Parlimen Sepanggar Datuk Muhammad Aziz Jaman, ahli Parlimen Silam Datuk Muhammadin Ketapi, ADUN Kuala Penyu Datuk Limus Juri, ADUN Sugut Datuk James Ratib dan ADUN Ilopura Kelvin Chong. Satu kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini, menjadikan jumlah kumulatif yang meninggal dunia akibat pandemik itu meningkat kepada 6 kes. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Frankie pun berkata, kes kematian terbaru itu direkodkan di Keningau, membabitkan seorang wanita berusia 85 tahun yang meninggal dunia di rumahnya semalam. Bilangan kes positif COVID-19 di Sabah turut meningkat kepada 356 kes. Tahun hadapan akan menyaksikan industri pelancongan Sabah kembali bangkit secara berperingkat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liu berkata lebih banyak tawaran pakej pelancongan baru disediakan di negeri ini bagi merancangkan kembali industri itu di Sabah. Christina yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar berkata Sabah akan memperkenalkan 3 hingga 4 pakej pelancongan baru dalam masa terdekat. post-COVID punya development, especially on the financial and as far as the development. We cannot, we have been laid off for 3 months, maybe into 4 months, especially my tourism. We are making a lot of plans after the post-COVID. What do we do? How do we do? How to promote, and open up the tourism market. A lot of work to do. This is to promote the tourism in Sabah so that we can create jobs and create employment for our tourist players. Christina memaklumkan kemasukan pelancongan ke Sabah bagi tempoh Januari hingga Februari lalu menurun 21.6% dengan pulangan hasil 1.16 bilion ringgit. Ia berbanding 1.48 bilion ringgit hasil pelancongan pada tempoh sama tahun lalu. Sepatutnya tahun ini Sabah menyasarkan kemasukan sebanyak 4 juta pelancong dengan pulangan hasil berjumlah 8 bilion ringgit sempena tahun melawat Malaysia 2020.
58% daripada 1,676 orang yang hilang pekerjaan di Sabah sepanjang 5 bulan pertama tahun ini adalah pekerja sektor pelancongan. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, daripada 973 orang yang hilang pekerjaan dalam sektor pelancongan, 43% adalah mereka yang berpendapatan antara RM1,000 hingga RM1,500 sebulan. Katanya daerah Kota Kinabalu merekodkan bilangan paling tinggi individu yang hilang pekerjaan dengan 1,234 orang diikuti Sandakan seramai 89 orang. Dr. Muhammad Ali berkata pembayaran allowance tunai RM600 ke atas mereka yang berdaftar dengan Perkeso di bawah skim insurans pekerjaan SIP sedang diproses. Pembayaran allowance tunai di bawah SIP akan dibayar selama 3 bulan. Kemudahan sukan dalam bangunan dan gimnasium di Sabah akan dibuka semula Isnin ini namun harus mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Bagaimanapun, pertandingan atau acara sukan melibatkan penonton atau perhimpunan dalam skala besar masih tidak dibenarkan, kata Menteri Belia dan Sukan Pung Jinzi. Kerajaan akan memberi kebenaran penggunaan untuk awam. Dengan kelonggaran yang diberikan ini, Kerajaan Negeri Sabah menyahut seruan negara untuk menyemarakkan semula aktiviti dan pembangunan sukan tetapi dalam masa yang sama masih memerangi COVID-19. Banyak cadangan SOP tanya tentang penjarakan social distancing. Pengusaha dan pengguna atau operator industri sukan perlu mematuhi penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 ke 3 meter bagi aktiviti statik dan 3 hingga 5 meter bagi aktiviti dinamik. Selepas terkandas hampir 3 bulan di Filipina akibat pelaksanaan sekatan pergerakan atau lockdown, akhirnya 85 rakyat Malaysia dan pasangan mereka kembali ke Sabah menggunakan pesawat pengangkut Hercules C-130 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM petang semalam. Usaha membawa pulang mereka dilaksana Kementerian Luar, Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah, Duta Besar Malaysia ke Filipina dan Pusat Kawalan Operasi Kawalan Bencana PKOB Negeri Sabah. Pengarah MKN Sabah Sharifah Siti Saleha Habib Yusof berkata, misi membawa pulang itu dilaksanakan atas faktor keselamatan serta berpandukan prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Turut sama dalam misi ini adalah doktor dan kaki tangan perubatan dari Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu dan 3 pegawai perubatan TUDM. Pesawat C-130 berlepas dari wilayah Persekutuan Labuan ke Zamboanga, Filipina dan mendarat di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 4.55 petang semalam. Mereka kini dikuarantin wajib di pusat kuarantin yang ditetapkan oleh PKOB negeri. Baiklah saudara, paparan sebentar tadi mengakhiri berita BTTV untuk hari ini. Budayakan kebiasaan atau norma baru dengan mengamalkan penjarakan sosial dan kebersihan yang optimal. Saya Nur Sarah Hanazaki. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.